Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, mengangkat oleh Allah Ta'ala alladhina, akan mereka yang amanu, beriman, minkum, di kalangan kamu, walladhina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu. Tuhan angkat apa? Darajat, beberapa darajat, tingkatan yang tinggi. Jadi diangkat oleh Allah Ta'ala orang yang beriman daripada kamu dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa tingkatan, beberapa tingkat darajat dan pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pangkat yang paling mulia pangkat yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi sini Allah Ta'ala letakkan dua. Satu, yang pertama, Tuhan mengangkat darajat orang mukmin. Sebab tu kita kena muliakan orang mukmin. Sebab Tuhan sendiri angkat darajat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang kedua adalah angkat lagi lapis yang kedua di kalangan orang beriman tadi, orang yang diberikan akan ilmu pengetahuan. Sebab tu ilmu adalah perkara yang sangat besar kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia mengatakan untuk ulama beberapa darajat di atas orang mukmin dengan 700 darajat tinggi dia. Antara dua darajat jarak ni sampai 500 tahun perjalanan. Satu ke derajat ke satu darajat 500 tahun perjalanan, maka 700 darajat tinggi ni, masya-Allah. Itulah ketinggian ilmu itu mana. Kemudian pada ayat yang lain Allah telah menyatakan lagi, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawapan dia tentu tidak sama. Dia telah beri pengetahuan dengan cara maknanya bertanya kita, adakah sama? Jawab tentu tidak sama. Sebab amalan orang berilmu, ya, kena cara dia diterima oleh Allah. Adapun amalan orang yang tidak berilmu dulu lagi ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka membina amalan tanpa dengan suluhan cahaya ilmu, sudah tentu dia tersasar daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala daripada hambanya ialah ulama. Al ulama, dia ada alif lam. Dan tuan tanya, ada ulama-ulama yang diberitahu dalam hadis-hadis yang dan Quran dan hadis-hadis, mereka yang maknanya diazab macam-macam ada. Maka jawapan dia tengok pada kalimah ayat ni, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ada alif lam. Di bahasa Arab kalau ada alif lam, tak ada alif lam, dia lain makna dah. Dan antara makrifah dengan nakirah lain. Alif lam ahli zini, maklum pada zin kita, mana ulama yang sebenar-benar yang menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, ya. Al-alim iza arada bi ilmihi wajh Allah habahu kullu syai, wa iza arada an yuksira bihil kunuz habahu min kulli syai. Orang alim ni bila dia menuntut ilmu kerana wajah Allah, kerana Allah Ta'ala semata-mata, maka Tuhan beri dia antar karamat, gerun akan dia oleh orang yang lain. Haibah dia tu ada, sebab dia bercakap atas dasar yang dikehendaki oleh Allah, bukan nafsu dia. Sebaliknya kalau dia menuntut ilmu, tujuan dia an yuksira bihil kunuz, nak menghimpun harta benda dunia, maka Tuhan balakan dia habahu min kulli syai. Dia takut kat orang. Dia nak cakap agama tu tengok orang dulu, tengok kiri kanan ada datuk nenek ke. Ya, dia bercakap tu tak lepas. Sebab apa? Jiwa dia tidak digantung dengan Allah. Sebab itulah dalam ayat ini menjadi dalil bahawasanya, ya, innama yakhshallah min ibadil ulama, bahawasanya man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Daripada ayat ini ulama buat satu kaedah, man lam yakhshallah, barang siapa yang batin hati dia tidak gerun dengan Allah Ta'ala, walaupun ilmu dia melaut, maka falaisa bi'alimin, itu bukan orang alim yang sebenar. Orang alim sebenarnya mesti ada sifat khasyah, gerun dia dengan Allah Ta'ala, itu mesti ada. Ya, dia bercakap atas nama Allah Ta'ala, bukan dia bercakap atas nama orang kan. Itu orang ulama yang sebenarnya. Maka sini sifat dia telah angkat satu sifat yang mulia, iaitu al-khasyah. Ya, ada pada ulama yang sebenarnya. Jadi kalau dia rosakkan niat dia, habis kan. Ya, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasnifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nari. Dan siapa yang menuntut ilmu, tujuan dia apa?
liyasrifa wujuhan nas ilaihi, nak memalingkan muka manusia pada dia, nak cari pengaruh, cari glamour. Tadi. Maka Allah Ta'ala sediakan tempat duduk dia dalam neraka. Talabal ilma liumaria bisufa, dia nak berbangga-bangga pada orang bawah dia. Orang yang bodoh mana orang bawah dia lah, kan? Kalau sijil kau mengaji tempat mana, wah, dia lain cerita dah. Atau liyasrifa wujuhan nas ilaihi, memalingkan pengaruh, nak jadi glamour, jadi pengaruh. Maka fal yatabawa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam api neraka. Wala'iyazillah. Ya, mana ada penuntut ilmu yang mana dah jadi ulama tapi Tuhan sediakan tempat duduk di dalam api neraka. Itu menandakan bahawa dengan ilmu saja dia tidak cukup. Ilmu ada kemuliaan yang besar, tapi dengan kemuliaan ilmu saja dia tidak cukup. Ilmu kemudian dia kena ada amal, kemudian kena ikhlas kena ta'ala, baru dia selamat. Itu pembinaan sifat takwa. Tiga intis, dia kena inti dia tu, dia kena garap. Tiga perkara kena diadun, al-ilmu, al-amal, al-ikhlas, baru dia jadi insan muttaqin, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lalu diangkat martabat dia. Waktu di awal lagi tentang ilmu, kena bersih betul niat, semata-mata menjunjung perintah Tuhan yang nak mengeluarkan kita daripada bahaya zulmatul jahli, kegelapan kejahilan. Dan kedua, untuk melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semata-mata mencari keridaan dia. Dah cukup, jangan ada niat lain ni dah. Niat lain kan dia bahaya. Nak niat kanan ke kiri, kona sana kona sini, anda jadi bahaya. Sebab tu ulama-ulama ni bahaya sangat. Kalau dia tak betul dia rosak. Dia kalau betul lain betul. Kalau dia rosak, semua rosak. Ya.